Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, tidak menghilangkan akan ilmu itu sekaligus dari dada umat Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu itu. Ilmu di sini adalah ilmu agama. Jangan kita pakai ilmu secara umum. Faham tak ya? Dan kenapa sini, okey, sekarang ni orang yang belajar dia akan tanya. Dia akan tanya lagu mana? Sekarang dalam hadis Rasul kata innallaha la yaqbidul ilma secara mutlak. Terus tanpa dia qaidkan dengan ilmu agama ataupun bukan ilmu agama. Jelas ha? Dan kenapa kalau kita tafsirkan ilmu di sini adalah ilmu agama? Yang kita kena jawab lagu mana? Kebiasaannya apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada ilmu agama. Sebab kalau kita tengok realitinya, ilmu dunia semakin berkembang. Tak ada. Ilmu dunia daripada dulu kepada sekarang semakin berkembang. Dulu tidak secanggih ni. Sekarang ni secanggih ni. Akan datang lebih canggih lagi. Tengok, ilmu dunia tidak berkurangan. Yang berkurangan adalah ilmu agama. Okey, jadi al-ilma pada kata innallaha la yaqbidul ilma, al-ilm pada al-ilma dipanggil al-ilm lil kamal, nama dia. Al-ilm dia lil kamal. Apa makna al-ilm lil kamal? Sempurna. Jadi innallaha la yaqbidul ilma al-kamil, ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna merujuk kepada ilmu agama. Okey, satu. Yang kedua, okey, ini ada kaedah. Dalam kaedah orang ulama kata al-lafzu idza utliqa insarafa ila al-fardil kamil. Biasa dengar tak? Al-lafzu idza utliq. Lafaz apabila diitlaqkan, tidak diikatkan dengan ikatan, dia insarafa, dia akan berpaling kepada al-fardil kamil, kepada suatu benda yang paling sempurna. Faham tak? Ilmu banyak. Ilmu yang paling sempurna adalah ilmu agama. Apabila itlaq ilmu dalam hadis ataupun Quran, dia akan kembali kepada ilmu dia, ilmu agama. Jelas masalah? Baik. Jadi katanya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencabut, menghilangkan akan ilmu agama itu sekaligus dari dada umat Islam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para alim ulama. Jadi kalau kita ambil, kita nak cari di manakah kemusykilan yang mungkin akan timbul bagi orang yang cuba mengkaji hadis ini. Mungkin kemusykilan yang timbul kita dapati ada sebahagian daripada ulama manusia macam kita. Benda yang diingat tahun lepas, kadang-kadang tahun ni tak ingat. Tak gitu. Kita ada istilah, kita ada dengar kalau misalnya kita pergi belajar ilmu hadis, ada istilah apabila ulama ni kalau tua dia ikhtilaf, bisa dengar. Pemikiran dia capur dah. Cakap kita nak pergi ke nyanyuk. Maksudnya ada ulama hadis kalau umur dia masa ni boleh ambil hadis daripada dia. Tapi kalau lebih daripada ni tak boleh sebab dia ikhtilaf. Faham tak? Jadi kalau kita tengok pada zahirnya, ada juga Allah Ta'ala cabut daripada dada. Tak itu? Allah Ta'ala cabut juga daripada dada. Okey, kita kena faham boleh. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak mencabutkan, menghilangkan akan ilmu agama itu sekaligus. Tengok sekaligus. Maksudnya kalau ulama ni hilang ilmu agama daripada dada dia oleh kerana tua dah, masih ada lagi ulama yang ingat ilmu tersebut. Faham tak? Kalau ulama ni hilang, dah ingat, masih ada lagi ulama yang lain ingat. Jadi hak yang hilang daripada dada juga berlaku. Kita sendiri, dulu kita tahun lepas banyak kau ingat, tapi tahun ni lupa. Kadang-kadang ke tahun lepas jawab dah soalan ni. Banyak kali jawab, orang tanya tahun ni, Allah, dah ingat pula. Kita gitu juga kan. Jadi maksud hadis ni adalah dia angkat ilmu secara sekaligus. Kalau ada hilang pada sebahagian daripada dada ulama, tapi masih ada lagi ulama yang lain ingat benda tersebut. Jelas masalah? Baik. Jadi sebenarnya hadis ni belum lagi terjadi pada masa kita. Itu kita kena faham balik. Belum lagi terjadi pada masa kita sebab masih lagi ada ulama-ulama di masa kita. Tapi kita ke arah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menuju ke arah ni. Tapi alhamdulillah kita tengok di tempat kita, khususnya di Terengganu ni, kita tengok alhamdulillah anak-anak muda belajar. Kita tengok pelapis-pelapis baru tu alhamdulillah ramai. Dan kita mengharapkan antum semua menjadi pelapis-pelapis baru untuk membimbing masyarakat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya
Tetapi Allah SWT menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Apabila sudah ditiadakan alim ulama. Tengok jangan, sebab kita hurah benda tu saat ni, sebab untuk mengelak daripada silap kita hurah hadis. Kadang-kadang orang baca hadis tapi dia silap hurah hadis. Punca daripada dia tidak lalu kaedah. Dia kata hal letak hadis ni jangan kena dah pada masa kita pada seorang baru mati ulama ataupun 2 orang ataupun 10 orang. Dah kena lagi. Cuba perhati molek kat sini. Hatta idza lam yatruk aliman. Okey, aliman kalau kita belajar dipanggil isim nakirah. Betul itu? Lam dipanggil nafiyah. Kita kaedah an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Nakirah pada halaman nafi memberi faedah umum. Tidak ada masalah. Jadi maksudnya hatta idza lam yatruk aliman, sehinggalah apabila tidak meninggal seorang pun orang alim. Maksudnya tak ada seorang pun orang alim. Itu maksud dia. Nak ya? Hadis ni tidak boleh kita nak letak untuk seorang, 2 orang ulama mati. Tengok. Ulama mati, Rasulullah kabar ni. Pada 2 orang. Belum lagi boleh kita letak hadis ni. Sebab dalam hadis keterusan ni, hatta idza lam yatruk aliman. Aliman isim nakirah. Sebelum daripada dia ada lam. Lam ni dipanggil lam dia nafiyah. Kita ada kaedah. Kaedah lagu mana? An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Nakirah pada halaman nafi. Kalau selepas daripada nafi ada nakirah, maka memberi faedah kan umum. Maksudnya seorang orang alim pun tak ada. Okey, sekarang ni boleh tak kita nak letak hadis ni untuk sekadar kita sekarang ni? Tak boleh, sebab masih lagi ada orang alim walaupun tidak seramai dulu. Jelas ada masalah. Cuma kita kata ke arah tu boleh. Nak letak hadis ni betul dah tepat dari masa kita dak ni. Jelas masalah? Tidak betul dengan apa yang disebut dalam hadis. Baik. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Sampai pada satu tahap tak ada alim ulama, maka pemimpin adalah orang jahil. Lepas itu, maka apabila pemimpin jahil itu ditanya tentang hukum agama, bukan ditanya tentang hukum dunia. Jangan kata tentang hukum dunia pula. Ini di antara ada yang kita dengar dia orang dia orang umum, ilmu secara umum. Tengok benda. Mereka akan berfatwa. Fatwa ni adalah berkait dengan benda hukum agama. Ke hukum dunia berfatwa juga. Ada mufti dalam bidang dia, mufti dalam bidang pertanian. Mana ada mufti dalam bidang pertanian? Jelas ada masalah. Tengok, berhenti lapan hadis. Baru kita urang betul. Tengok. Fa'aftau bi ghairi ilmi, maka mereka itu akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Akan siapa tahan? Okey, yang pertama, yang keduanya, kita orang yang belajar ni, kita jangan malu untuk mengguna ungkapan la adri. Kita orang belajar, kita jangan sekali-kali malu untuk menggunakan ungkapan la adri. Sebab kadang-kadang apabila kita ni duduk depan lah, ramai ada pengikut, ketika kita ditanya satu soalan, kita ingat tak ingat, kita jawab juga, itu adalah satu kesalahan. Kita kena ingat masalah ilmu agama adalah amanah, bukan hak kita, bukan hak peribadi kita, adalah amanah yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita untuk menyampaikan. Sekiranya kita yakin, kita khabar. Tapi kalau kita tak tahu, jangan kita khabar. Cukuplah kita katakan la adri. Tengok, menakalkan perkataan Imam Asy-Sya'bi. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa radiyallahu ta'ala an, dia kata la adri nisful ilm. Dalam hadis, dalam athar riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal ila As-Sunanil Kubra, juzuk yang pertama, halaman 434. Kata Imam Asy-Sya'bi, la adri nisful ilm. Tidak, la adri itu adalah separuh daripada ilmu. Akhir ambil satu cerita. Ana ada seorang guru ana, nama Syekh Mazin Bakir, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, orang Syria. Dia pakar alim dalam fiqh Hanafi. Lepas tu ada seorang lagi, orang alim juga, baru meninggal dunia, guru ana juga, nama Syekh Rashad Syams, rahimahullah ta'ala, mati. Kena bom beracun. Baik, orang alim sungguh. Syekh Rashad Syams orang muda tapi cukup alim. Allahu Rabbi, memang cukup alim. Syekh Mazin Bakir, dia ni orang ilmu banyak. Dia ni memang siapa pun, ulama mana pun atas dunia, dia tak duduk sikit. Tak apalah, itu masalah dia. Dia orang alim sungguh. Tapi
Tak semesti orang alim ada tempat dia tak semesti orang alim dia tahu lagu. Ada tempat dia tak tahu. Ada tempat yang dia ngajar dia tak faham. Dia pun apabila tak faham, dia kata aku tak ada orang yang boleh aku tanya Rasyid Syams. Orang lain tak tanya. Di sisi dia orang lain tak ada ilmu. Dia. Lepas tu Syekh Rasyid Syams yang ada ilmu. Baik. Dia pun pergi tanya Syekh Rasyid Syams. Aku tanya Syekh Rasyid Syams, dia kata Syekh Rasyid Syams kata tak faham. Ni baru je. Ni baru ni sungguh. Kita tak faham. Ketika ditanya Syekh Rasyid Syams satu benda yang dia tak faham, Syekh Rasyid Syams kata tak faham, dia kata ni orang alim. Kita pun tak faham apa dia kata lagu tu, baru kita pun duk mikir semula, ya betul sungguh. Orang alim sungguh adalah, jadi dia bukan melihat kepada benda yang dia kata tak tahu, tapi dia melihat kepada benda yang jawab. Kalau misalnya ada benda dia kata tak tahu, jadi bermakna kalau benda yang dijawab tu dia yang dia tahu. Jelas ada masalah. Dia tengok kepada hak yang sebalik. Orang ni sungguh. Jadi bermakna hak yang dia kabur saat itu benda yang dia tahu. Sebab kalau benda yang dia tahu ia tak akan kabur. Itu la adri nisful ilm. La adri makna separuh daripada ilmu. Dalam athar riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih daripada Abdullah bin Mas'ud. Tengok kata Abdullah bin Mas'ud. Ya ayuhan nas, man alima syai'an falyaqul bih. Wahai manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu maka dia kena kata. Kalau dia tahu dia kena khabar. Tapi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Kalau dia tak tahu maka dia kena kata benda Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Sesungguhnya tengok, minal ilm setengah daripada ilmu. Di antara ilmunya adalah dia kena kata benda yang dia tak tahu Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam dia kata ketika dia tidak tahu itu adalah ilmu. Dia tahu tu. Dia tahu bahawasanya ilmu ni adalah amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan kepada kita. Sebab itulah jangan sekali-kali ketika kita tidak tahu, walaupun kita saat itu orang yang banyak dah pengikut kita, ataupun kita masih lagi sama-sama rasa gini terus kita jawab. Biar kita pastikan dulu. Sedikit pun tidak akan menjatuhkan kita kalau sekiranya kita kata tidak tahu benda yang kita tidak tahu, kerana masalah agama ni bukan hal peribadi kita tapi amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada kita, dan kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita khabar lepas daripada kita mati. Kita kena ingat situ je. Baik. Jadi kalau kita faham sini barulah kita faham maksud innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hak yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh adalah di kalangan hamba ni adalah para alim ulama. Tapi para alim ulama mana? Para alim ulama hak yang cukup ihtiyat, hak yang cukup beringat di dalam mengeluarkan kenyataan dan fatwa. Okey, habis